Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua pengunjung Facebook Mahligai Idaman. Okay, Alhamdulillah. Hari ni saya, tim Terengganu, kita berada di tapak klien kita. InsyaAllah tak lama lagi kita akan bina rumah lah dekat sini. Okay, jadi hari ni orang kata untuk memenuhi untuk sama-sama kita sembang-sembang dalam live. Okey, hari ini kita datang ke tapak klien yang insya-Allah tak lama lagi akan dibina rumah. Okey, di mana kita nak tengok adakah tanah tersebut sesuai untuk dibina rumah ke belum. Sebab dah tak lama dah. Okey, jadi sebelum tu saya jemput tuan-tuan puan masuk ke live kita. Okey, nak tanya berkaitan package ke, nak tanya berkaitan proses bina ke, boleh je, tak ada masalah. Boleh je terus tinggalkan komen. InsyaAllah kita boleh bersoal jawab dalam ni lah. Sambil-sambil kita tengok tapak klien kita ni okey ke tidak untuk kita bina rumah. Okey, jadi kalau ada sebarang persoalan boleh terus je tinggalkan komen. Ataupun tuan-tuan puan boleh kontak saya di link WhatsApp pun boleh, tak ada masalah lah. Okay, seronok ni datang ke tapak klien kita ni sebabnya tapak dia dipenuhi dengan pokok nenas. Tengok, memang dia tak clear lagi. Jadi hari ni kita mari kita nak tengok selain daripada tapak, kita juga nak tengok keadaan laluan ke tapak. Memang sangat penting laluan ke tapak. Jadi hari ni kita datang tengok. Okey, jadi tadi saya masuk daripada arah sana. So daripada arah sana memang jalan tar lah. Memang comel je jalan dia. Sini pun jalan dikategorikan sebagai jalan yang bagus lah. Macam ni memang dah okey sangat-sangat. Sebab kita kat sini tapak dia. Okey, jalan masuk kalau dah keadaan macam ni pun dah sangat bagus. Maknanya kalau hari hujan pun insya-Allah lori kita pun dah lekat. Crane nak masuk pun boleh, tak ada masalah lah. Jadi ni adalah sebab salah satu sebab lah kita datang ke tapak dia. Kita nak tengok macam mana keadaan laluan masuk. Okey, untuk laluan untuk tapak yang bakal dibina rumah, yang paling penting memang kita akan tengok dia punya laluan masuk lah. Okey, jadi untuk laluan masuk ke tapak klien kita ni alhamdulillah sangat-sangat bagus. Di mana dia punya laluan masuk dah bertar. Okey, jadi no issue lah. Cuma walaupun dia jalan yang bertar, kita akan tengok balik dia punya saiz macam mana. Sebabnya kita akan masuk ke crane nanti. Takut dia punya panjang crane tu tak lepas. Okay, dan juga saiz jalan tak lepas. Jadi sebab tu kita datang sini nak tengok adakah laluan tersebut sesuai ataupun tidak dengan lori yang besar, dengan penggunaan crane nanti. Okay, jadi nanti kalau tuan-tuan ada nak bina rumah, benda yang first kena tengok adalah laluan masuk. Memang sangat-sangat penting. Lagi-lagi kalau musim hujan macam ni, okay, musim Tengkujuh macam di Pantai Timur, kita dah nak masuk musim Tengkujuh. Okay, hari-hari hujan, alhamdulillah hari ni panas. Okay, so hari ni kita berada di tapak lah. Okay, jadi laluan masuk memang sangat-sangat penting. Kalau tanah yang ada setengah jenis tanah ni ada pelbagai jenis lah. Okay, yang biasa kami jumpa tanah seluk, tanah merah. Okay, jadi bila tanah merah, bila hujan dia akan jadi lembek, dan juga ni lah becak yang panggil kan. Jadi memang sangat-sangat berselut, menyebabkan kalau lori yang berat masuk, dia boleh menyebabkan kita stuck dekat situ lah. Kita lekat dekat situ. Okay, jadi sebab tu sangat penting kalau laluan masuk dan juga kalau tapak tak ada masalah lah insyaAllah. Okay, laluan masuk, kalau laluan tapak tuan dan puan tu tanah merah ataupun berselut, memang perlu buat macam ni. Okay, dia biasa kena buat macam ni. Dia kena letak crusheran macam ni. So laluan kat sini dia akan jadi mampat lah. Okay, jadi itu adalah salah satu contoh. Okay, ataupun memang kena bertar macam ni lah. Okay, jadi memang kalau nak bertar ni memang kos yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau laluan masuk ke tapak tuan-tuan tu tidak bertar lagi, boleh je cuba JKK kampung ke ataupun adun ke untuk try minta jalan masuk lah. Okay, jalan bertar ni memang paling selamat lah. Okay, kalau tak dapat jalan bertar macam ni, tak ada masalah. Boleh buat jalan yang menggunakan batu macam ni saja. Okay.
tambur tanah dan juga kena letak crusheran lah untuk dapatkan tanah yang mampat dekat laluan masuk ke tapak kita. Okey, kalau untuk tapak klien kita hari ini, alhamdulillah tapak dia tepi jalan sahaja dan juga laluan masuk sudah betal lah. Maknanya laluan masuk kita ambil kira sampai ke sini saja. Sana tu dah laluan ke tempat lain, cuma kita dah maklum, kita dapat tengok perbezaan di antara dua-dua jalan ni lah. Okey. Kak, tanah dekat Pahir Kuala Krai tu dah sold out ke? Hari tu saya tengok ada lagi. Tapi nanti boleh kontak saya ataupun cik boleh tengok dekat kita punya website. Biasanya tengok available ke dah sold out. Tapi rasa macam itu macam ada, tapi saya tak sure. Nanti boleh kontak dulu. Okey, boleh try kontak dulu ataupun boleh tengok website. Okey, nak confirm, double confirm, boleh kontak lah. Sebab kita ada dia punya ni kan maklumat dia. Jadi takut tak sempat nak update dekat kita punya website, boleh je kontak saya direct. Okey. Okey, jadi ni adalah tapak klien kita yang berkeluasan 518 kaki persegi. 518 meter persegi. Okey, insya-Allah kita akan bina rumah lebih kurang 2000 kaki persegi. Okey, tanah memang sangat lawa. Dia punya tanah memang petok molek lah. Dia punya saiz memang petok je, dia punya bentuk tanah. Okey, kemudian untuk daripada segi tapak dia, kalau kita perasan memang seluruh tapak memang digunakan untuk ni lah, untuk tanaman nanas. Okey, tak ada masalah, boleh clear. Jadi kita tengok balik tanah asal dia pun, dia bukannya orang kata tanam direct kepada tanah. Okey, maknanya dikira sebagai cuma kena clearkan pokok-pokok ni sajalah. Kena alihkan pokok ni. Jadi insya-Allah lepas alih, tanah memang betul-betul clear. Okey, so lepas alih baru kita boleh tengok dia punya level adakah sama aras dengan jalan ataupun lebih rendah. Kita tengok balik. Sebab kalau seandainya lebih rendah, memang kita akan showkan kepada tuan rumah untuk tambun balik tanah tu. Maknanya nak bagi tinggi sama dengan jalan ataupun lebih tinggi. Lebih tinggi lagi bagus lah. Sebab kita nak mengelakkan seandainya hujan yang lebat ataupun berlakunya banjir, takut air bertakung tempat kita je. Okey, tempat orang lain tak ada masalah sebab dia orang lebih tinggi. Okey, jadi kita tengok balik. Lepas daripada clear ni, baru kita boleh tengok leveling dia tahap mana. Okey, lepas clear baru kita nampak leveling. Takut nampak macam belah sini lebih tinggi berbanding belah sana. So sebab tu nanti kita lepas clear baru boleh kita tengok leveling lah. Okey, jadi untuk poin yang kedua, kita tengok leveling tanah kita macam mana. Okey, poin yang ketiga adalah tambun tanah. So tambun tanah ni adalah salah satu persediaan tanah sebelum kita bina rumah lah. Okey, jadi kita akan tambun dulu tanah jika perlu. Okey, kemudian yang sebelum kita tambun tu, kita perlu cari batu sepadan dululah nanti. Okey, so kalau kita tengok dengan keadaan sekarang ni dah ada pagar, semua sekeliling dah ada pagar, biasanya dah ada batu sepadan dia lah. Maknanya dah tahu dekat mana poin-poin batu sepadan. Cuma kalau seandainya memang betul ada, kita akan ukur balik adakah valid ke tidak. Sekiranya tidak valid, memang kita perlu panggil juru ukur yang berlesen untuk datang ukur balik. Jadi cari batu sepadan juga adalah salah satu persediaan sebelum kita bina rumah. Persediaan tapak kita sebelum kita bina rumah. Okey, tips saya untuk kita cari juru ukur ni, tuan-tuan perlu pastikan juru ukur tersebut ada lesen lah. Kata maknanya dia ada chop juru ukur tu. Tu adalah yang sebaiknya. Sebab kalau tuan-tuan menggunakan yang murah sikit, yang 300-400 je untuk cari juru ukur ni, untuk cari batu sepadan ni, biasanya dia orang tidak berlesen, dia freelance sahaja. Bukan nak kata dia cari batu sepadan tu tidak betul, cumanya dia orang tidak berlesen. Maknanya sebabnya kerajaan telah menetapkan untuk setiap klien yang nak bina rumah memang kena ada pengesahan daripada pihak juru ukur. Jadi memang kena cari juru ukur yang bertauliah, yang berlesen lah. Okey, kena pastikan nanti borang G2 tu memang dicop oleh pihak juru ukur yang
cari batu sepadan dekat tapak kita. Macam tu. Jangan guna yang freelance. Okay. Kalau freelance ni, kalau setakat kita nak tahu dekat mana je, tak ada masalah. Okay. Kalau nak guna yang untuk, kata betul-betul untuk bina rumah, memang sebaiknya memang kena guna yang beli lesen lah. Okay. Okey, kalau tuan-tuan puan ada sebarang pertanyaan, boleh je terus je komen, saya terus jawab. Nak tanya pasal tanah pun boleh, nak tanya pasal rumah pun boleh, tak ada masalah. Sebab hari ni kita live, kita tak tunjuk rumah lah, sebab kita datang ke tapak klien kita, yang insya-Allah tak lama lagi kita akan bina rumah dekat sini. Okey, kita datang nak tengok macam mana tapaknya. Sebabnya tapak memang klien kita memang dah inform lah, dekat tapak memang dia ada buat penanaman pokok nenas. Tak ada masalah, so pokok nenas ni boleh je dialihkan. Okey, tak ada masalah pun. Dan juga kita just nak confirm dia punya laluan masuk lah. Jalan laluan masuk alhamdulillah sangat-sangat baik, jalan bertar. Jadi insya-Allah no issue lah untuk tapak ni. Okey, jadi tu adalah poin-poin dia. Okey, seandainya lah, kalau macam contohlah tapak kita ni, depan ni contohnya ada longkang ataupun ada parit. Okey, jadi persediaan yang seterusnya yang kita kena buat adalah kita kena pastikan dia punya parit tu selamat lah. Maknanya orang kata tidak tersumbat, dia punya longkang tidak tersumbat. Okey, kemudian dia punya cover. Sebab kita nak masuk kita punya kenderaan nanti, dan kena ada cover dah, cover dia tu ke. Okey, so kena tengok balik keadaan dia macam mana. Dan juga itu adalah salah satu persediaan lah. Okay. Dan juga untuk persediaan seterusnya, kita perlu clearkan tapak kita. Okay, kosong terus, tak ada pokok-pokok, tak ada rumput-rumput tinggi. Macam dekat tapak klien kita ni, sebenarnya asalnya dia clear je. Cumanya sebab dia ada buat penanaman pokok ni. Pokok ni pun dia duduk dalam dia punya bag. Okay. Dia boleh tengok lah. Dia punya ni just boleh angkat je. So boleh clearkan dengan mudah je lah. Okay, jadi kalau seandainya macam tanah belakang tu pun tanah dia. Okay, cuma tanah belakang tu memang ada pokok-pokok besar, ada pokok buluh, okay? Ada pokok pisang, ada pokok rambutan pun ada. So kalau keadaan tapak macam tu, memang kena upah tukang dan juga kena sewa lori lah untuk alihkan semua sisa-sisa nanti. Kena tebang semua, kemudian memang kena sewa lori untuk alihkan dia punya sisa-sisa lah. Okey, untuk makluman semua, daripada apa yang semua yang saya sebut daripada poin pertama tadi, memang kos-kos tersebut jangan risau. Kalau tuan-tuan buat loan, boleh masuk dalam loan lah. Okey, kos persediaan tapak ni memang boleh masuk dalam loan. Okey, sebabnya kita punya keadaan tapak berbeza-beza. Ada yang pokok besar banyak, ada yang clear macam ni je. So untuk kos-kos tersebut, biasanya kadang kalau kena yang contoh macam keadaan tapak belakang tu, so kos macam tu memang agak tinggi lah. Mungkin boleh cecah 5,000 ke atas. Okey, jadi bila kos yang agak tinggi ni, jadi merisaukan kita lah, kena keluarkan cash yang banyak. So jangan risau, bagi mana klien kita yang nak cover kan kos tersebut dalam loan, boleh je, tak ada masalah. Just inform saja our staff, nanti kita akan terus masukkan dalam loan sekali untuk kos-kos persediaan tapak ni. Okey, jadi ni adalah keadaan tapak klien kita. InsyaAllah kita nanti klien akan clearkan semua pokok-pokok ni, jadi baru kita boleh tengok lah leveling dia okey ke tidak dengan keadaan jalan. Dan juga perlu tambun ke tidak pun kita tengok balik leveling dia lah. Okey, tapi kalau nak selamat sebenarnya, bila kita nak bina rumah, better lah kita tambun sebanyak sekaki hingga 2 kaki tinggi. Better macam tu. Okey, saya rasa tu saja sharing daripada saya hari ni. Kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, boleh je terus kontak saya lah. Mungkin ada yang nak beli, nak tanya-tanya survey pasal tanah. Sebab kita pun ada jual tanah kosong, dan juga kita ada package bina rumah berserta dengan tanah. Kemudian bagi mana mereka yang dah ada tanah di Terengganu dan juga Kelantan, boleh je silau-silau kita punya package untuk package bina rumah. Dalam masa yang sama juga, kami ada menjual barangan hardware. Okey, kita ada jual pintu security, kita ada jual kelengkapan tandas, pintu-pintu, frame pintu, semua ada. Lampu solar pun ada. Boleh hubungi saya ruangan caption. Okey, terus kontak saya. InsyaAllah saya akan beri maklum balas pada tuan dan puan lah.
Okey, untuk makluman semua kami hanya cover di Kelantan dan juga Terengganu sahaja. Okey, bagi mana mereka yang berada di luar Kelantan dan Terengganu, kalau rasa berminat dengan desain-desain kami, boleh beli pelan. Okey, boleh beli pelan bersama tim kita dan juga boleh bina di negeri masing-masing lah. Okey, saya rasa tu saja sharing daripada saya. Sedikit sebanyak, saya mohon maaf di atas kekurangan. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum dari Malika Idaman, miliki rumah idaman anda. Jumpa lagi.